Jauhilah kami daripada azab api neraka. Kerana kita tak ada siapa lalu nanggung api neraka ni, dahsyat apinya, sangat bersangatan panasnya. Tak lalu kita nanggungnya. Jadi kita hendak kebaikan dalam hidup di dunia, kebaikan juga dalam kehidupan di akhirat. Kebaikan di dunia apa kebaikan kita hendak? Rumah besar, gaji besar, ya. Tokar besar, cakap besar, tak yang tu ke? Yang itu tak payah pun tak apa. Kita hendak kebaikan di dunia ni, hendakkan ilmu yang memberi manfaat. Yang kedua, kesihatan yang boleh membantu kita untuk menjalankan kehidupan sesuai dengan kehendak Allah. Ketiga, ketenangan jiwa. Kita hendak jiwa kita tenang saja. Dikurangkan masalah. Kalau ada masalah pun Allah selesaikan. Keempat, rezeki yang halal. Dapat rezeki yang halal, yang baik, yang banyak, yang boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita. Kelima, kalau dapat anak-anak yang soleh. Sebab kita selalu doa anak kita tu supaya menjadi anak-anak yang soleh. Ya, wa waladan solehan. Kalau saya pula tadi, kalau tuan perhatikan doa saya tadi, wa waladan solehan faizan fid dunya wal akhirah. Anak-anak yang soleh, yang berjaya dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Bukan nak dunia aja, di akhirat pun nak berjaya juga. Kemudian seterusnya, kebaikan di dunia yang kita hendak ialah kita dapat isteri yang solehah. Ya, yang boleh membantu kita dalam beribadah kepada Allah SWT. Seterusnya, kita hendak kebaikan dunia ni berkumpul, bergaul dengan alim-alim ulama, orang-orang soleh, supaya jangkit kesolehan mereka itu kepada kita, supaya jangkit ketakwaan mereka itu kepada kita. Itu di antara kebaikan dunia yang kita hendak. Di akhirat banyaklah. Yang pertama, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan beriman. Kemudian lepas daripada siksa kubur. Itu dalam fit dunia fit dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Tak ada kena seksa kubur. Kemudian bangkit sempurna seperti manusia yang ahli syurga, ya. Sempurna keadaannya. Sifatnya sempurna, anggotanya sempurna. Seperti lebih cantik daripada sebelum dia di dunia lagi, ya, lebih cantik daripada di dunia lagi. So, kita hendak kebaikan di akhirat. Kemudian ada kenderaan daripada kubur kepada mahsyar. Di padang mahsyar kita ada lindungan araj. Itu kita hendak kebaikan di akhirat tu. Ya, ada lindungan di mahsyar nanti. Yang tak dapat lindungan, apa tadi? Dia berada di bawah terik matahari. Matahari selingkar dari kepala. Ya, ada yang berpeluh daripada mata kaki, ada yang peluh sampai ke betih, ada yang peluh sampai ke lutut, ada yang peluh sampai ke paha, ada yang peluh sampai ke pinggang, ada yang peluh sampai ke dada, ada yang peluhnya sampai ke tengkuk, ada, ke lehok, ya. Ada yang apa kepala, ada. Ada yang berenang dalam peluhnya sendiri. Ini adalah hadis tau. Baca hadis, 40 hadis penawar hati, nama bukunya. Hadis cerita tentang hadis tentang keadaan di padang mahsyar. Dia berenang dalam peluhnya sendiri. Kita mudah-mudahan tak dapat itu. Kita diberi lindungan araj. Orang dalam lindungan araj tu nongin aja lah, sonok aja, relax aja dia. Yang lain tu mengelupur dia panas, terik panas matahari, ya. Hati kita tak. Kemudian dihisap dengan hisap yang ringan. Kemudian diberi kitab dengan tangan kanan kita. Kita amal tu dengan tangan kanan. Kemudian meniti siratul mustaqim, cepat seperti kilat menyambar. Atau paling kurang pun seperti burung terbang. Ataupun paling kurang pun seperti kuda berlari. Dan mudah-mudahan kita lepas daripada titi siratul mustaqim tu dan dapat masuk ke dalam syurga. Kalau lepas masuk syurga tu, tak cukup lagi tu. Mudah-mudahan dalam syurga nanti Allah izinkan melihat wajahnya. Itulah merupakan nikmat yang paling besar. Ya. Berseri-seri muka mereka besok. Bukan mereka, kita lah, ya. Bukan mereka, ya, kita ni. Berseri-seri muka kita esok. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu muka-muka mereka berseri-seri kerana kepada Tuhan mereka dapat melihat. Ini kebaikan di akhirat kita nak. Yang paling besar, yang paling hebat, yang paling nikmat, yang paling canggih ialah dapat melihat wajah Allah di syurga.
Setakat masuk syurga aja dapat nikmat lah. Tapi belum sempurna lagi. Nakkan sempurna, dapat melihat wajah Allah. Barulah nikmat yang betul-betul sempurna ya di akhirat nanti. Itu yang kita minta tu, jangan lupa doa tu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Doa itu jangan lupa tahu. Tapi betul-betul baca Rabbana atina, panjang. Dia mad jaiz munfasil. Boleh 2, boleh 4, boleh 5 harakat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Bila sebut hasanah tu berhenti dulu, tarik nafas. Wa fil akhirati hasanah. Kalau nak berhenti hasanah, kalau tak sambung. Wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ada dengung. Wa qina azabannar. Wa qina azabannar. Pada saya 3 kali lepas tu. Wa qina azabannar. Jauhilah kami daripada azab api neraka. Baca betul-betul kerana ini ayat Quran. Kena baca betul-betul. Mudah-mudahan Allah kabulkan permohonan kita dan selamat kita dalam kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Alright, untuk malam ini kita sambung lagi pembacaan kita. Tajuknya apa? Hubbul jah. Artinya kasihkan kemegahan. Nak dipuji dia orang aja. Itu tajuk kita. Bab yang ke-6 pada menyatakan kasih akan kemegahan. Kita dah baca separuh daripada bulan surah, dah baca separuh. Malam ni nak sambung lagi. Siapa ada kitab yang Rumi, buka muka surat 119. Yang Jawi 48. Saya nak tengok ni ada 48 betul tu. Yang Jawi 48. Lepas ayat Quran tu. Lepas ayat tu ya. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihimul a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ya betul. La yubkhasun. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habitu ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Tak apa nampak ya. Itu macam nanti tengok betul-betul nampak ke tak. Ini baru nampak. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Ini apa bulan sudah kita baca ni ya. Kita ulang kaji ya. Artinya barang siapa ada ia menghendaki dengan amalnya akan hidup di dunia dan perhiasannya, nescaya kami sempurnakan kepada mereka itu akan balasan. Nak dunia, Allah bagi dunia. Kami sempurnakan kepada mereka itu akan balasan segala amal mereka itu di dalam dunia. Nak cari kekayaan, Allah bagi kekayaan. Nak cari hiburan, Allah bagi hiburan. Nak cari kesenangan, Allah bagi kesenangan di dunia ni. Dan mereka itu tiada dikurangkan akan sesuatu di dalam. Tak ada kurang. Sebab yang kaya-kaya itu bukan mesti orang beriman saja. Yang senang-senang hidup bukan mesti orang beriman saja. Orang kafir pun ada yang senang. Orang tak beriman pun ada yang senang. Ada yang kaya, lebih kaya daripada orang Islam lagi. Kerana mereka itu tujuannya. Bermula mereka yang tiada ada bagi mereka itu pada akhirat. Dikira dunia saja. Akhirat tak kisah. Melainkan apa? Bermula mereka itu yang tiada ada bagi mereka itu pada akhirat melainkan api neraka. Di akhirat yang dapatnya api neraka aja, illan nar ya, dapat neraka aja. Dan batil oleh barang yang memperbuat mereka itu, maka tiada ada pahalanya di akhirat. Tak dapat apa-apa pahala di akhirat. Dapat dunia ajalah. Dapat kaya-kaya, dapat kesenangan hidup, kegembiraan tak tentu dapat. Orang kaya pun bukan untuk gembira. Orang sedang hidup bukan untuk bersuka hidupnya, berbahagia tak kadang-kadang, macam-macam masalah hidupnya tak ada apa pahala di akhirat, maka tiada ada pahalanya di akhirat. Dan batil artinya salah, tak betul.
barang yang mengerjakan mereka itu di dalam dunia daripada segala kebajikan. Tak ada kebaikan langsung. Kaya-kaya. Tapi tak ada kebajikan. Banyak duit, dibazir-bazir kena duit sana kemari dan sebagainya. Tak ada berkat. Walaupun kaya, walaupun pakat besar, tak ada berkat. Itu kalau dia nak dunia saja. Dapatlah dunia tu. Kaya lah dia. Tapi di akhirat tak ada apa. Kemudian kita sambung lagi. Sambung sebenarnya yang lepas ini tapi kita sambung lagi satu penggal. Bermula ini ayat melengkapi juga akan kasih, akan kemegahan. Nakkan dunia itu termasuklah kemegahan. Dipuji orang, disanjung orang, dipuji oleh manusia. Nakkan pujaan dari manusia. Nakkan title ini supaya orang iktiraf. Sumbangan dia kepada masyarakat. Hendakkan title ini, dapat ini, tattoo ini. Ini ngajarnya senang. Nak ngamalnya bukan senang. Ngajarnya senang. Jangan cari kemegahan. Jangan cari sanjungan manusia. Jangan cari pujaan manusia. Tapi nak ngamalnya payah. Ngajarnya senang je. Ngatukkan bibir atas, bibir bawah. Apa susahnya? Janganlah kamu berbangga dengan diri kamu. Jangan kamu takabur dengan perbuatan kamu. Jangan kamu nunjuk-nunjuk pada orang tentang sumbangan kamu dan sebagainya. Senang je ngajarnya. Nak buatnya payah. Bukan senang. Kalau disanjung orang kalau dipuji orang pemain saya datang ke Parit 12 umpamanya, datang pergi orang kahwin. Siapa tak nak negur? Menderita tak rasanya? Padahal saya setiap bulan datang ngajar. Siapa tak nak negur? Buat tak boleh dia main aja. Dia main tak kenal aku ni. Aku setiap bulan ngajar. Menderita tak? Entahlah. Tuan-tuan tak merasa kot. Saya agaknya, tapi saya datang mari tak ada kopi tu. Kalau lah. Kalau siapa tak nak negur, buat tak reti dia main aja. Menderita rasanya. Dia main tak kenal kan. Aku tak tahu. Aku ni ustaz. Yang saya hendak apa? Kalau tak ada menderita apa? Bila datang tahu orang sambut. Boleh benar. Cium tangan pula tu. Itu baru semua bangga. Kembang je hidung ni. Itu dari segi amalannya. Dari segi ilmunya senang je. Jangan kamu mencari kemegahan dunia. Kerana kemegahan dunia ni tak ada apa-apa faedahnya. Senang je ngapa kan. Tapi nak mengamalkan pun susah. Bukan senang ya. Nak mengamalnya susah. Sebab kadang-kadang ada juga orang tu, kadang dia datang-datang tu, dia kata, jangan kamu cuba cakap besar, jangan kamu takabur, jangan kamu mencari sanjungan manusia. Tapi masa dia bercakap-cakap tu, ngabur juga. Anak saya dia lah tu, yang besar, pangkat besar di kampung tu, anak saya lah tu. Ada tak orang apa tu? Sekali lagi, ada tak orang apa tu? Ada. Itu yang menang nombor 1 tu anak saya lah tu. Ceritakan anak dia. Ceritakan diri dia. Itu masjid tu saya lah. Saya lah menganjurkannya, saya lah memakmurkannya, saya lah apanya. Kalau tidak, tinggal masjid, tak ada siapa siuk. Pada apa saja kita buat mesti semata-mata kerana Allah. Jangan mencari pujian manusia. Yang kita buat tu Allah nampak. Allah bagi pahala. Itu nak ngajarnya, nak ngamal payah. Contohnya saya jadi imam umpamanya. Saya jadi imam di kampung tu. Tiba-tiba ditolak dia saya jadi imam. Apa macam? Saya sekarang ni dah imam pun. Ditolak dia tak boleh jadi imam. Kerana saya dah tua. Ikut SOP tak boleh. Jadi apa? Lepas itu merajuk. Tak ada datang-datang ke masjid lagi. Tak jumpa lagi. Mana Haji Ibrahim? Dia tak datang-datang lagi. Itu amalannya. Tapi patutnya datang ke tak datang? Patut datang lah, lantak lah. Dia jadi pengurusi masjid umpamanya. Lepas itu tak dia lantik dia menjadi jawatan kuasa. Lepas itu dah merajuk. Harap siapa datang lagi. Ada tak orang lepas itu? Ada ke tak ada? Ada tak betul? Tak. Ada ke tak ada? Ada. Sini tak ada lah tempat lain. Ya. Nak mengamal bukan senang tu. Tapi kalau disanjung manusia, dapat anugerah ke, dapat pingat ke, megah je rasanya. Ngabur pun semua orang kaburnya. Dapat ini, anugerah ini. Yang kecil-kecil pun dapat. Yang kecil-kecil tu pun dapat, rasa megah langsung. Kadang ada juga anugerah tu kecil-kecil je, tapi pun rasa megah juga. Ini kan pula kalau dapat datuk ke, dapat Tan Sri ke, lagi lah.
Jadi itu mengamalkannya. Jadi yang sebenarnya kalau kita ada hendakkan kemegahan, mencari-cari kemegahan, mencari-cari sanjungan, itu nanti di akhirat yang dapatnya hanyalah api neraka. Illan nar kata Allah. Tak ada lain melainkan api neraka. Illan nar, melainkan neraka saja. Dan apa yang dibuat itu batil. Barang yang mengerjakan mereka itu. Dan di dalam dunia daripada segala kebajikan, batil daripada kebajikan, tak ada kebajikan langsung. Yang dapatnya dosa. Nunjuk-nunjuk pada orang. Ada riak, ada ujub, ada takabur dan sebagainya. Itu dari segi amalan, dari segi ngajar senang aja, baca, boleh baca pula. Baik, bermula ini ayat melengkapi juga akan kasih akan kemegahan. Yang tak dapat apa-apa itu termasuk kasihkan kemegahan dah. Nak disanjung oleh manusia. Kerana bahawasanya kemegahan itu sebesar-besar kesedapan. Sedap megah ni. Kalau puji orang, sedapnya. Saya ngajar, balik kan tanya. Macam Tok Iman Dola. Saya ngajar tadi, sedap. Sedap betul Ustaz. Saya seronok benar dengarnya. Saya pun apa? Apa jadi pada saya? Kembang hidungnya. Sampai ke kampung kembang. Naik sakit hidung jadinya tu. Kenapa? Dia pujinya. Tapi kalau dia kata, bila saya tanya tuan pengurusi kita ni tadi, macam tuan kursi. Saya ngajar tadi, sedap ke tak? Entahlah Ustaz, katanya. Ngantuk ku main dengarnya, katanya. Macam? Macam tuan-tuan? Monyok je. Tuan tak cakap macam? Dia tanya, balik ke Ustaz? Tak jawab langsung. Balik ke rumah, bukan jadi di sini aja. Balik ke rumah, isi tanya, apa-apa? Diam, tak cakap juga. Monyok sampai ke rumah. Pasal? Tak ada dipuji dia orang. Itu kalau tak pujian itu. Padahal pujian tu apa dapat? Apa tak dapat? Kalau tuan-tuan semua puji saya lah, apa dapat? Apa saya dapat? Apa tak dapat? Kalau puji, sekali puji nas RM10. Nas RM10 seorang-seorang. Boleh tahan juga. Ada lah benda dapat. Ini apa tak dapat? Sakit hidung dapat lah. Itu amalan pengetahuan tu nak ada. Nanti cari ubat tu dia. Pengetahuan itu nak ada. Jadi melengkapi akan kasih akan kemegahan. Kerana bahawasanya kemegahan itu sebesar-besar kesedapan. Sedap bila puji dia orang. Ya ke tak? Kalau orang puji tu Imam Dahlah, sedap dia boleh baca. Seronok dengar. Seronok dia dengarnya. Sedap tak? Sedap lah ya. Daripada segala kesedapan hidup. Hidup ni kalau puji orang seronok lah. Itu yang macam-macam orang lakukan untuk dipuji oleh manusia. Nak ke masyhur. Macam-macam berlaku manusia. Ada yang terjun dari bangunan. Dah saya cerita bulan surah ni. Ada yang terjun sungai. Ada yang berenang laut. Ada yang berenang English Channel tu. Dia renang tu. Masuk Sarawak. Ada yang naik atas ski seluruh kutub selatan tu. Nak mencari kemasyhuran. Ada yang duduk dalam bilik penuh dengan apa? Penuh dengan ular bising. Berminggu-minggu. Kerana nak cari kemasyhuran. Jadi kenapa bila ada masyhur, orang sanjung dia. Orang puji dia. Dia nak yang tu. Jadi padahal faedahan tak ada apa pun. Kemasyhuran apa faedah? Itulah sebesar-besar kesedapan daripada segala kesedapan hidup dunia. Dan sebanyak-banyak perhiasan daripada segala perhiasannya. Perhiasan dunia ni dapat kemegahan lah. Disanjung-sanjung manusia. Dimasuk dalam sejarah, ditulis dia punya sejarah hidupnya, dibukukan, kemudian dibuatkan museum pula tu. Diberi nama-nama dia pada museum tu. Seronok-seronok dia. Untuk malam ini kita sambung ni. Dan ketahui olehmu bahawasanya, ini dia yang sebenarnya pelajaran kita malam ni. Dan ketahui olehmu bahawasanya kemegahan itu tiada dicela akan dia. Kemegahan tu tak ada dicela. Kalau dia datang tanpa kita usaha, tanpa kita berharap, tanpa kita sungguh-sungguh mencarinya, dia datang dia. Datang juga orang sanjung juga, orang puji juga dia ya. Orang apa itu tak ada salah, bukan kemegahan itu salah. Pujian tak salah. Tapi bukan dicari-cari. Bukan sengaja-sengaja. Macam ni ngajar ni gunakan perkataan-perkataan yang bombastik. Tahu bombastik? Dia tengangi orang dengarnya. Paradigma,
anjakan paradigma, manifestasi, positivity. Lagi? Apa lagi? Kata yang cara yang hebat-hebat lah. Biar tengangi orang dengar. Biar orang yang tak dengar apa tak tahu. Oh dia cakap pun dia sendiri pun tak tahu apa maknanya. Saja sebut je. Nak bagi orang kagum dengan dia. Tapi beda. Apa tak beda? Tadi kemegahan tu tak ada. Bukan salah dia. Bukan salah kemegahan tu. Ketahui olehmu bahawasanya kemegahan itu tiada dicela akan dia. Semata-mata semacam dengan harta. Macam harta juga. Harta tu bukan dicela. Malah disuruh kita cari harta tu. Ada tak suruh? Ada ayat nyuruh kita cari harta? Ada. Fa'iza qudiyatis salah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Ada tak ayat tu? Setiap minggu baca tu imam. Surah Jumaat Fa'iza qudiyatis salah, dan maka apabila kamu lepas sembahyang, fantashiru fil ard, bertebaranlah kamu di atas muka bumi ini. Wabtaghu min fadlillah, dan cari kamu, tuntut kamu rezeki dari Allah SWT. Tapi ingat, wazkurullaha katsira. Tapi masa mencari harta tu, banyak ingatkan Allah Ta'ala. La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu dapat keuntungan. Bukan salah harta tu, carilah, tak apa, mana suruh pun. Tapi bila dah ada harta, apa digunakan harta tu? Digunakan di jalan yang diredai oleh Allah Ta'ala. Digunakan untuk membelanja keluarga dia, memberi isteri dan anak-anaknya, untuk memberi saudara yang dekat dengan dia, keluarga yang rapat dengan dia, adik-beradik dia dan sebagainya. Wazil qurba, untuk orang yang rapat dengan dia. Wal masakin, itu baru orang miskin. Wal masakin, lagi apa? Wazil qurba wal masakin. Lepas itu baru infak yang lain. Wa syuhada wa salihin dan sebagainya. Jadi harta tu tak salah. Cara penggunaan harta tu yang kena jaga, kena betul-betul. Padahal kalau tak ada harta, kalau duit 2 kupang aja dalam poket, di bank pun simpan 2 kupang aja, bila nak berzakatnya? Orang nak berzakat ni mesti orang yang ada harta. Baru dia boleh berzakat. Kalau duit RM2 aja ada, dalam tabung haji RM2 aja, bila nak pergi hajinya? Jangan dapat pergi haji. Nak pergi haji korang-korang berapa? RM10,000. Itu paling common. Dia nak ada harta lah bahkan ada juga kemegahan yang dipuji. Kemegahan tu dipuji ke? Macam Nabi Muhammad, siapa tak kenal? Sebut aja Muhammad, tiap-tiap saat disebut nama dia. Muhammad. Selawat Allahumma salli ala Muhammad. Kerana time kita ni, di dunia ni berbeza-beza. Time ini kita semayang, orang sana tak semayang. Time ni demo semayang, kita tak semayang. Ada je time orang menyebut semayang ketika dia Allahumma salli ala Muhammad. Semayang ada sebut Allahumma salli ala Muhammad. Di antaranya rukun tu Allahumma salli ala Muhammad. Jadi setiap saat disebut namanya. Masyhur no. Tapi dia minta jadi megah ke? Dia nak kemegahan ke? Nak kemuliaan ke? Tak ada. Kita aja memuliakan dia. Memang diperintah kita memuliakan dia. Jadi tak ada salah tu Kemegahan tu tak ada salah. Yang salah tu kita mencari kemegahan. Itunya. Begitu juga yang masyhur-masyhur, ulama-ulama yang masyhur-masyhur. Siapa tak kenal? Semua orang kenal. Masyhur tu. Orang Melayu pun ada ulama yang masyhur. Seperti apa? Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Siapa tak kenal? Seperti Allahyarham Datuk Harudin. Siapa tak kenal? Seperti Allahyarham Datuk Ismail Qamus. Siapa tak kenal? Seperti Allahyarham apa dia? Datuk Nik Abdul Aziz. Siapa tak kenal? Kerana mereka itu bukan cari kemasyhuran tu, tapi kemasyhuran tu datang sendiri. Sebab itu siapa kerja akhirat, dunia akan datang sendiri. Dia kerja untuk akhirat, dia kerja untuk Allah, dunia ni akan datang sendiri. Kemasyhuran akan datang sendiri, harta akan datang sendiri, kemegahan sendiri dapat. Dia bukan megah dalam diri dia, orang memegahkan dia. Dia datang sendiri tu. Siapa kerja akhirat, dunia akan datang sendiri. Siapa kerja dunia, dapat dunia aja lah, akhirat tak dapat apa-apa itu dia. Jadi bukannya dicela bahkan ada juga kemegahan yang dipuji dan berhajat kepadanya oleh manusia seperti berhajat kepada sedikit daripada harta. Harta pun tak juga.
Macam mana nak berzakat, macam mana nak pergi haji, macam mana nak bersedekah, macam mana nak infak di jalan Allah, macam mana nak membangunkan masjid dan sebagainya. Kalau tak ada harta, maka tiap-tiap kemegahan yang dikehendaki akan dia kerana menyampaikan kepada yang dipuji. Nak nampaikan yang dipuji. Maka iaitu dipuji. Apa saja kita usaha untuk mencapaikan yang dipuji, perbuatan yang dipuji oleh Allah lah ya. Apa saja usaha kita itu dibenarkan, diharuskan ya. Seperti kemegahan seseorang di sisi raja. Macam di sisi raja, kenal aja raja kan dia. Dan bila dia terkenal dengan raja, boleh dia bermesra dengan raja tu. Boleh dia apa? Boleh dia menasihati raja tu. Sultan tu boleh dia menasihatinya. Boleh dia kabarnya ni haramnya ni dan sebagainya. Yang menolak ia dengan dia akan zalim. Jadi raja tak ada jadi zalim kerana dia dinasihat oleh penasihat ulama tadi. Menasihatkan raja jangan jadi zalim. Zalim tu berdosa. Zalim tu masuk neraka. Kalau tak ikut perintah Allah, kamu akan jadi orang zalim, kata Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun. Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, maka kamu jadi orang zalim. Itu ahli neraka lah tu. Bila zalim ya. Yang masuk neraka tu orang kafir, orang zalim, orang fasik. 3 golongan. Orang kafir ada 4 golongan. Kafir ni 4 golongan. Yang pertama murtad. Yang kedua musyrik. Yang ketiga mulhid. Yang keempat munafik. Itu semua masuk neraka. Selain orang kafir, orang beriman ada yang masuk neraka juga, iaitu orang zalim. Orang zalim lama masuk nerakanya, melakukan dosa-dosa besar. Kemudian selain orang zalim, orang fasik, orang yang melakukan dosa-dosa kecil, masuk neraka juga kalau tak diampunkan oleh Allah SWT. Itu golongan ahli neraka. Kita tak nak jadi zalim. Jadi menasihati raja tu, dia masyhur, dia menasihati raja. Lalu raja tu tak jadi zalim, raja tu jadi adil. Dia dah jadi pemimpin yang adil. Kalau raja tu adil macam, kalaulah raja itu adil macam, itulah dia mereka yang pertama-tama sekali dapat naungan arasy nanti di akhirat. Kan naungan arasy tu untuk pemimpin yang adil. Raja tu pemimpin adil. Kalau dia adil, dia yang pertama dapat naungan arasy. Itu kita hendak tu. Dan bila dinasihati oleh ulama kepada raja tu, dia akan menjadi raja yang adil. Bila adil, dia akan layak untuk menerima naungan arasy. Yang dapat ia dengan dia memberi nasihat akan raja itu. Itu penting ni ya. Kalau masyhur tu raja tu akan segan dengan dia. Itu raja-raja dulu banyak ulama-ulama menjadi penasihat dia ya. Macam Toku Paloh di Terengganu tu. Mereka banyak menasihati raja ya. Dan raja pun akan menjalankan pemerintahannya dengan adil, dengan saksama dan sebagainya. Dan ketahui olehmu bahawasanya ubat bagi kasih akan kemegahan itu tersusun daripada ilmu dan amal. Ubatnya 2 aja. Yang pertama ilmu, yang kedua amal. Hendakkan jangan buat kerana kemegahan. Hendakkan kita buat satu tu bukan untuk kemegahan. Yang nak menghilangkan rasa nak megah tu. 2 aja. Yang pertama ilmunya. Ilmu nak ada. Dia nak tahu bahawa megah itu hukumnya haram. Bila haram berdosa. Bila berdosa masuk neraka. Dia tak tahan masuk neraka. Lalu dia hindarkan. Membuat satu untuk kemegahan. Kerana kemegahan. Tapi kalau nak datang juga kemegahan tu lain cerita. Ini dia tidak berusaha untuk mendapat kemegahan. Dia tahu kemegahan dia tak ada apa gunanya. Tak ada apa faedah di akhirat. Ilmu itu nak ada. Bila dia ada ilmu tu, dia akan amalkan ilmu tu. Ilmu tu nak diamalkan. Kalau tak ada kita amalkan, apa guna ilmu pun? Orang ada ilmu tapi tak amal seperti pokok tidak berbuah. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Pokok banyak. Saya banyak pokok royan. Musang king. Ada 1000 pokok. Tapi satu pun tak buah. Apa guna? Tuan-tuan, apa guna? 1000 pokok musang king, satu pokok pun tak berbuah. Apa gunanya? Apa nak buat pada pokok tu? Tebang dia bakar je. Tapi tu imam kita, dia ada pokok aja, musang king juga. Pokok aja, tapi punya lebat buahnya. Beribu-ribu biji buah macam. Siapa untung? Dia ke saya? Dia lagi untung. Kerana pokok tu berbuah. Kita hendak ilmu yang beramal tu hendaklah macam pokok berbuah ya. Ada faedah, ada untung, ada gunanya.
Kalau tak, pokok aja apa guna? Dulu ada yang guna pokok tu. Buat penyala. Hari mana ada orang bersalah lagi. Gunanya apa? Ditebang, dibakar aja buat kayu api. Itu aja. Lagipun orang masak orang pakai kayu api lagi. Bakar gitu aja lah. Buat perun aja. Udah mencemar alam sekitar pula jadinya. Tak ada apa bedanya. Jadi ada ilmu mesti diamalkan. Tahu ilmu semayang, amalkan semayang. Tahu ilmu puasa, amalkan puasa. Tahu ilmu perjuangan, berjuanglah di jalan Allah. Tahu ilmu menutup aurat lah. Kalau tak ada ilmu, kalau ada ilmu tapi tak amal, orang itulah yang dahulu diazab daripada si penyembah berhala. Al-alimu bi'ilmihi lam ya'malam mu'azzabun min qabli abidil wasan. Ini bukan hadis ni, kata Ibn Ruslan. Al-alimu bi'ilmihi lam ya'malam mu'azzabun min qabli abidil wasan. Orang alim dengan ilmunya tapi tidak diamalnya, dialah yang dahulu daripada diazab daripada si penyembah berhala. Orang menyembah berhala itu memang dia patut kena azab. Memang dia azab pun. Tapi tahan menakal. Nanti. Kamu tunggu kata. Aku nak melantai ulama dulu. Ulama dulu bagi. Kerana ulama tak ada ilmu tapi tak amalkan. Lepas tu dah habis dia pelopornya ulama tu, baru dipanggil penyembah berhala dan diazab mereka. Itu guna. Itu ada dua tu. Nak menghilangkan rasa nakkan megah tu, ada dua. Yang pertama ilmu nak ada, yang kedua amalnya. Apa ilmu nak ada nanti kita baca insya-Allah ya. Adapun ilmu maka mengetahui ia akan segala kebinasaannya, iaitu bersegera di dalam dunia. Iaitu bersegera dalam dunia ni. Nak puji nak apa? Binasa tu. Seperti dengki, binasa tu. Atasnya oleh manusia. Bila dia megah orang mendengki dengan dia. Apa gunanya? Dan meyakini mereka itu akan dia. Menyakiti dia. Cari jalan nak nyakiti akan dia. Dia dah megah, dah masyur. Orang nak cari jalan nak nyakiti hati dia je. Itu dalam dunia ni. Apa bedanya? Ilmu itu nak ada. Dan susah ia pada memelihara kesungguhannya daripada hilang. Nak hilangkan rasa megah tu kan senang. Nak hilangkan rasa hebat tu kan senang. Nak menghilangkan rasa dia terror tu kan senang je. Nak dihilangkan tu. Jangan ada rasa dalam hati kita terror, hebat, megah dan sebagainya. Nak ada itu tu. Tak ada apa gunanya pun. Bukan senang tu. Kerana tiap-tiap yang mempunyai kemegahan itu sentiasa ia di dalam kelakuan daripada kehilangan. Seperti dia dalam ketakutan. Sentiasa ia di dalam ketakutan daripada hilang akan kemegahannya. Dengan berubah hati manusia. Dia takut orang tak nak sokong dia lagi. Dia takut orang tak nak puja dia lagi. Dia takut orang tak nak puji dia. Takut dia. Dia takut orang merendahkan diri dia balik. Dia nak jaga kemegahan tu supaya orang sentiasa menyanjungi dia. Itu ilmu tu nak ada tu. Dan Allah Ta'ala muqallibal qulub. Allah Ta'ala tu muqallibal qulub, artinya membalik-balikkan hati manusia. Kejap ni sayang, esok dah benci pula. Kejap ni gemar, esok dah tak gemar pula. Kejap ni sanjung, itu dah esok dihinanya pula. Itu ketentuan dari Allah Ta'ala ya. Dia takut yang tu tu. Dia takut hari ni mereka sanjung aku, esok mereka akan hina aku. Dia nak yang tu. Kerana Allah tu sifatnya muqallibal qulub. Membalik-balikkan hati. Dan mengetahui ia akan bahawasanya jika adalah kemegahannya sampai sujud baginya manusia, nescaya tiada berkekalan ia kerana ia akan mati. Ada orang dulu tu raja, Syah Iran dulu tahu. Namanya apa? Pahlavi Rabi tak lupa saya namanya. Syah Iran dulu sebelum Khomeini dulu. Dia bila nak keluar negara, ada rakyat yang sujud pada dia, cium kasutnya pada. Punya lah megah ya. Menyanjungi dia. Bukan dia minta tu, rakyat tu sanjung dia. Kekal ke? Tak ada. Akhirnya dia mati di luar negeri, balik ke Iran pun tak boleh, tak dapat. Itu. Diguling oleh rakyat dia sendiri. Sehingga dia mati mayat tak boleh bawa balik ke Iran. Dipanggil pula Ayatullah Khomeini daripada dia
diperintahkan tak boleh balik ke Iran. Dia dalam buangan di Paris, datang dari Paris untuk menjadi Presiden Iran ketika itu ya. Itu tahun 50-an lah. Tuan-tuan ada yang belum lahir ke masa itu ya. Jadi apa gunanya? Kejap aja. Disanjung orang. Lepas itu dah tak ada disanjung orang lagi dah. Macam Marcos. Apa itu juga? Mayatnya di luar negeri tak boleh balik-balik ke Filipina tu. Padahal dia tu baru lepas menang pilihan raya. Dapat undian 98% ke berapa ke? Dekat-dekat nak 100% ke undiannya. Tapi time dia jatuh lah tu. Kerana Allah menentukan segala-galanya. Ya, wa tu'izzu man tasya' wa tuzillu man tasya'. Kamulah yang memuliakan dia kemuliaan sesiapa yang kamu kehendaki dan kamulah yang memuliakan sesiapa yang kamu kehendaki. Ya, dulu hina jadi mulia dia juga. Seorang namanya apa? Nelson Mandela. Ada orang mana-mana? Nelson Mandela. Ya, banduan dalam penjara. Disiksa, dihina, dipukul, dibelasah. Akhirnya dia jadi Presiden Afrika Selatan. Kulit hitam, Presiden kulit hitam yang pertama jadi Presiden Afrika Selatan. Sampailah dia bersara. Bila dia jadi bersara, jadi negarawan. Orang pergi Afrika Selatan mesti berziarah dia, mesti melawat dia. Mulia. Dia muliakan di dunia. Di akhirat dia tak boleh mandai dan sebagainya. Tapi di dunia ni dimuliakan oleh Allah. Kerana Allah yang menetapkan segala-galanya. Jadi apa guna nak megah tu? Bukannya kekal ya. Tak ada apa-apa faedah nak megah tu. Dan mengetahui ia bahawasanya jika adalah kemegahannya sampai sujud baginya manusia, nescaya tiada berkekalan ia kerana ia akan mati. Dan mati siapa nak sujud lagi dah? Demikian juga sekalian yang sujud kepadanya. Mati juga. Orang yang sujud pada dia mati juga. Maka betapa suka ia dengan kemegahan dunia. Tapi kalau di akhirat dimegahkan macam sukalah. Dia mati aja. Apa kata malaikat? Tidurlah kamu di dalam kubur kamu ini seperti laksana seorang mempelai. Bangkit dari kubur pula bangkit dari kubur sempurna kejadiannya. Lebih cantik daripada dalam dunia ni. Secantik Nabi Yusuf kalau dia lelaki, kalau perempuan secantik Siti Zulaikha. Itu kekal tu. Cantik tu kekal sampai bila-bila. Umur 33 tahun. Tahun depan 33 tahun. 100 tahun lagi 33 tahun juga umurnya. Lagi 1000 tahun 33 tahun juga umurnya. Tanda ke? Itu kalau kemegahan di akhirat. Di dunia ni apa gunanya? Hebat macam mana pun dia akan mati ke sudahnya. Maka betapa suka ia dengan kemegahan dunia yang binasa, yang menyebabkan hilang kemegahan akhirat, yang berkekalan. Hilang kemegahan, tapi yang akhirat tu dia dapat kemegahan dunia, akhirat tak dapat kemegahan lah. Tapi kemegahan akhirat dia apa? Dia kekal selama-lamanya. Dalam kubur kekal, bangkit dari kubur kekal, di padang mahsyar kekal, ketika dihisab kekal. Kemudian meniti siratul mustaqim cepat seperti kilat menyambar. Dalam syurga lagi kekal. Mudanya kekal. Seronoknya kekal. Dan sebagainya. Kekal itu di akhirat. Mana hendak? Kemegahan dunia ke hendak kemegahan akhirat? Sikit lagi tuan-tuan. Dan ada pun amal. Itu ilmu tu nak ada ya. Ilmu tu. Apa guna dunia ni? Nakkan kemegahan? Nakkan sanjungan? Apa guna? Tak ada apa guna. Jadi amal nak dapat ilmu itu macam mana? Macam mana apa nak amal? Ini amalan. Dan adapun amal maka mengerjakan engkau akan barang yang harus, yang menggugurkan pangkat engkau pada sisi manusia. Buatlah sesuatu yang boleh menjatuhkan maruah dia, tapi bukan benda-benda yang haram ya, buat benda-benda yang harus. Tapi orang tengok dia jatuh maruahnya. Jangan buat benda haram ya. Di sisi manusia tu apa nama? Pakai lusuh-lusuh kan macam mana lah? Saya tak tahu nak bagi contoh. Buat apa-apa yang harus, tapi mendatangkan kerendahan hati manusia pada dia. Tak ada disanjung lagi. Jangan beri benar pakai tie, pakai coat, pakai bow, pakai apa. Itu bukan tanda orang nak-nakkan tawaduk tu ya. Ini buat satu benda yang harus ya. Seperti barang yang diceritakan bahawasanya seorang raja, ini raja tahu. Seorang raja menziarahi ia akan seorang yang sangat zahid. Dia pergi ziarah orang zuhud. Raja ni pergi ziarah pada orang zuhud, orang zahid. Maka tatkala mengetahui orang zahid itu akan kedatangan raja, maka menyuruh ia dengan menghidang makanan. Orang zahid tadi, orang zahid zaman
perbuatannya zahid, perbuatannya zuhud, orangnya zahid. Orang zahid tu katanya dia tak nak ke dunia. Dia berpaling dari dunia. Dunia tu hanya di tangan saja, tidak di hati. Itu orang zahid. Jadi dia kabur pada dia sediakan makanan yang banyak-banyak di hadapan raja tu, kerana dia nak menjamu raja ni. Raja nak datang ziarah dia, kerana dia masyhur dengan kezuhudannya. Jadi jamu banyak makan. Menyuruh ia dengan menghidang makanan, maka memakan ia dengan bersangatan loba. Dia makan tangan kiri kanan ngong. Bukan benda haram ya. Ngong tu makan ni. Tengok dia raja tu zahid, apa ini? Gelojoh aja makannya. Patutnya orang zahid makan macam mana? Cubit. Depan raja. Saya pada pernah makan depan raja. Pelanya. Risau aja. Pasal depan raja. Ini dah. Macam lambung ke atas tu sambung dengan mulut. Tengok zahid apa itu? Depan raja tu. Dan membesarkan ia akan suapnya besar lagi, supaya hilang zahidnya dari dalam hati raja itu. Raja tu pun tengok dia makan, apa zahidnya orang ni, pelahap aja. Dia hendak apa itu, tapi jangan benda haram tau, benda yang harus. Itu cara amalnya. Maka tatkala melihat akan yang demikian oleh raja itu, maka berpaling ia. Raja itu pun paling dengan dia, tak ada lagi hormatkan dia. Terus dia balik. Tak ada hormat dengan orang zahid tadi. Maka berkata orang yang zahid itu kepada Allah apa? Alhamdulillahillazi sarafaka anni. Alhamdulillahillazi sarafaka anni. Artinya segala puji bagi Allah Ta'ala yang memalingkan ia akan dikau daripada aku. Dia baling daripada aku. Dia puji Allah kerana memalingkan raja itu daripada aku. Raja itu mula-mula menyanjung dia, memuji dia, menghormati dia. Tengok-tengok macam itu makannya, langsung tak ada hormat. Terus dia berpaling aja. Balik aja raja tu, tak cakap apa-apa. Dia pun puji Allah. Alhamdulillah, kamu telah memalingkan raja itu daripada aku. Itu caranya. Tapi biar yang harus-harus tau. Jangan yang haram tak boleh. Yang harus-harus. Kalau Imam Ghazali ada bagi contoh tu, kamu curi barang yang tak ada berharga. Biar ditangkap. Biar orang hina kamu, biar orang kutuk kamu. Tapi jangan mencuri barang-barang orang tau. Barang yang tak ada harga. Kepunyaan awam dan sebagainya. Kata itu kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin ada. Cara-cara untuk menghilangkan rasa kemegahan dalam hati kita. Wallahu a'lam. Ini kitab ni wallahu a'lam. Atas saya pun wallahu a'lam jugalah. Lagi pun dah bunyi. Kena ikut sup. Apa sup? Apa sup? Sup kambing? Sup ayam? Standard Operation Procedure. Jadi sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah akan datang kita akan baca bab yang ketujuh pada menyatakan kasih akan dunia. Hubbud dunia. Hubbud dunia. Itu akan datang kalau pandang umur lah. Kalau padam tak ada lah Okey. Ada soalan? Saya ngajar ni senang aja. Tapi nak ngamal kan, dapat sikit-sikit anugerah, sikit-sikit tu rasa bangga benar rasanya. Ada juga anugerah sikit-sikit lah, sikit benar, kecil benar. Rasa bangga benar rasanya. Nak ngabar pada orang rasanya. Itu nak amal, payah. Alright, tak ada soalan? Kalau tak ada soalan, alhamdulillah. Banggalah saya. Kenapa bangga? Dapat murid-murid yang bijak-bijak. Asal dia ajar dapat, dia ajar dapat, dia suruh dia ajar dapat. Mana nak cari? Hanya ada di Masjid Zahir. Parit 12. Sungai Manik atau Jalan Tol Intan sekian, salah silap lagi minta ampun, minta maaf. Kalau tak faham, itu kesalahan saya. Kelemahan saya untuk memberi faham kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kalau faham, itu hadiah dari Allah. Terimalah hadiah dari Allah SWT dan kita amalkan bersama. Sekian aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah